Okay. So, yes, hari ini kita kena buat training, kena buat coaching sedikit siapa yang tak masuk memang rugi siapa yang tak masuk cepat panggil masuk. Kalau tidak nanti you akan ketinggalan. Okay, Sifu masih ingat kita sudah pernah buat coaching on how to sponsor, bagaimana untuk menaja dan juga bagaimana untuk menjual. Okay, kita sudah belajar 2S. Okay, so hari ini kita akan sambung coaching kita untuk apa? Untuk how to servicing. Bagaimana kita buat servicing. Itu sangat penting. Tapi yang servicing ini adalah kita lebih kepada business partners dan juga consumer. Okay, kita kedua-dua kita campur sekali Kita akan belajar hari ini. So kita cakap how to service. Today kita punya topik. So kita masuk you orang sudah sedia tak? Sifu nak tahu. Sudah sedia buku, nota, pen sudah? Kalau sudah bagi Sifu 5. Yes, start with 5. Okay. Bagi Sifu 5 yang untuk yang sudah bersedia. Okay, thank you. Okay, kita akan mula. Ini whiteboard. Kita hari ini kita nak salin nota sedikit. Okay, sekejap Sifu nak tengok chat. Okay. Okay. So today, hari ini kita akan bermulakan S yang ketiga. Okay, bagaimana untuk service. Okay, ini topik kita hari ini. Okay, bagaimana untuk service. So kalau kita cakap service dalam satu perkataan yang lain ada kita panggil follow up. Okay, ini perkataan yang lain untuk servicing. Maksudnya selepas kita menaja seorang ke, kita jual produk bagi seorang ke, okay, apakah yang you kena buat? Service dia adalah follow up. Bagaimana kita buat follow up? Okay, so first kita kena tahu dulu A, why. Okay, kenapa kita nak buat follow up? Okay, kenapa kita nak buat follow up? Okay, pertama kita buat follow up because kita nak bantu apa? Kita nak bantu network grow. Okay, ini adalah tujuan yang pertama. Kita nak bantu network kita grow. Okay, dan juga kita nak bantu network kita stabil. Okay, ini first. First reason kenapa kita buat servicing adalah kita bantu network grow dan juga bantu network kita lebih stabil. Itu sebab kita kena follow up. Macam you masuk coaching, ini pun salah satu follow up, salah satu servicing. Kita nak buatkan network kita lebih kukuh lagi lebih stabil lagi. Okay, so nombor 2. Okay, nombor 2 lah apa? Okay, kita nak bantu prospek kita ingat. Bantu prospek kita ingat branding kita. Branding kita. Branding kami lah. Maksudnya lepas you jual, lepas you sponsor, you nak down lah, you ingat, you nak prospek you lebih apa kena you. Itu sebab you kena follow up. Because sekali you tak boleh kasih dia faham semua. Kita kena ulang itu panggil follow up supaya mereka ingat branding kita. So kebanyakan customer kita hilang because kita tak buat follow up. Itu sebab dia lupa branding kita. Dia pergi beli dekat orang lain. Dia tak beli dengan you. Dia pergi pilih cap yang lain. Dia tak guna produk kita lagi. So itu semua adalah kerana kita tak buat servicing. Kita tak buat follow up. So kita kena buat benda ini supaya mereka, supaya prospek kita prospek kita lah, mereka lebih kena, okay, lebih kena syarikat, produk, okay, dan marketing plan, okay, supaya mereka lebih kenal lagi benda ini, okay. Itu sebab kita nak buat follow up. So nombor 3, kenapa kita nak buat follow up? Kita kena apa?
kita kena beritahu. Kita kena beritahu apa? Kita kena beritahu prospek kita bahawa ini bisnes boleh. Boleh untung duit. Okay? You kena bagi tahu you downline supaya dia faham ini bisnes bukan saja guna produk. Ini bisnes juga kita boleh untung lebih banyak duit. Baru mereka akan join you. Okay? Semua leader di Forever Living adalah hasil dari follow up. Tak ada seorang leader pun join Forever Living terus dia sendiri mau buat terus jadi GLT. Tak ada. Macam Sifu, termasuk Sifu, apply Sifu, follow up Sifu sangat tekun, sangat rajin follow up Sifu, tak berhenti call Sifu, sampai Sifu buka minda, baru Sifu buat bisnes ini. So ini pun adalah hasil dari follow up, dari servicing. So you kena beritahu mereka supaya mereka faham bisnes ini boleh untung duit, faham tak? Dan juga bisnes ini boleh tolong apa? Bisnes ini boleh tolong selesaikan masalah orang ramai. Maksudnya, you bukan saja you boleh selesaikan you punya problem, tapi you juga boleh selesaikan problem ramai orang yang perlu kita boleh tolong mereka. So ini adalah why, big why. Kenapa kita nak buat servicing? Okay? So nombor 2. Kita nak faham apa? Kita nak faham konsep dan sikap. Konsep dan sikap. Okay, kenapa kita nak servis? Kenapa kita nak servis? Kita sudah tahu. Sekarang kita nak faham konsep dan sikap. Konsep dan sikap. Bila kita bantu lebih ramai orang berjaya, kita akan lebih berjaya. Ini konsep dia. Dengar baik-baik. Okay, konsep buat servicing, konsep buat follow up adalah, okay, bila kita bantu semakin ramai orang, bila bantu lebih ramai orang, okay, kita akan lebih berjaya. Okay, anda tidak boleh berjaya tanpa servicing, tak boleh. Okay, dalam network marketing, anda hanya boleh berjaya bila you bantu lebih ramai orang berjaya. Okay, itu adalah konsep dia, konsep dan sikap. Bila kita start, okay, so bila you sudah letih, you sudah letih cakap, Sifu, I tak nak servis lah, I tak nak, I malas nak follow up, I downline lah, malas dia orang, susah. Okay, bila you fikir macam itu, you ingat balik apa yang Sifu cakap, konsep dan sikap kita buat servicing. Bila kita bantu lebih ramai orang, kita akan lebih berjaya. So you akan hilang itu semua benda-benda yang you rasa tak best. You rasa letih, you rasa tak nak buat. Okay, you akan lupa benda ini. Okay, bila you faham konsep dia. Itu sebab orang tanya Sifu, kenapa you sudah berjaya? Kenapa you sudah kaya? Kenapa you tak you tak stop? You tak rehat. Okay, because konsep Sifu pegang. You tolong lebih ramai orang, you akan lebih berjaya. So, I tolong 10 orang, I sudah jutawan. Kalau I boleh tolong 10 lagi, I tambah juta lagi. I tambah 100 lagi, I jadi multi-millionaires. You akan jadi lebih berjaya. Itu konsep yang kita pegang. So, itu sebab kita tidak akan berhenti tolong lebih ramai orang berjaya. Faham tak? Itu konsep dan sikap you kena pegang. Kalau tidak, memang susah. Kalau you punya bos upah you jadi dia punya service manager pun dia akan gagal. Because you tak faham konsep. You tak faham konsep nak follow up, you tak faham konsep nak service baik-baik. Okay? So semua boleh ikut tak? Kalau boleh ikut bagi Sifu 2. Tunjuk. So far semua boleh ikut. Kalau boleh ikut bagi Sifu 2. Okay, thank you. So, C. Kita nak buat apa? First. Okay. Follow up siapa? Follow up siapa? Kita tengok. Follow up siapa? Pertama,
kita mesti mau follow up apa? Siapa dulu? Siapa yang paling penting? Cuba jawab dalam chat. Siapa yang paling penting? Untuk follow up, siapa yang paling penting? Diri sendiri. Diri sendiri. Yes. Okay. Orang yang paling penting adalah sendiri. Betul. Okay. Orang yang pertama nak follow up adalah apa? Adalah sendiri dulu. Kalau you sendiri pun you tak follow up, macam mana you nak follow up downline? Tak boleh. Diri sendiri adalah orang yang pertama kita nak follow. Kalau you rasa you rasa produk pun tak best, macam mana you nak follow up downline you guna produk? Tak mungkin, betul tak? Itu sebab you kena follow up sendiri dulu, okay? Nak follow up sendiri, tu dia ada banyak benda yang kita nak follow up. Pertama, okay, adalah apa? Big why. First thing you mesti kena tahu dulu. Tanya sendiri. Bukan tanya upline you. Tanya sendiri. Kenapa you buat forever? Tanya sendiri. Jangan nanti sipu tanya. Kenapa you buat forever? You cakap tanya upline saya. Okay. Itu sudah memang tak jadilah. Dia cakap sudah gagal. Kalau you cakap, sipu tanya. Apa sebab you buat forever? Oh, I kena tanya upline saya dulu. Habis. Faham tak? First thing, kita nak follow diri sendiri, kita mesti mau tahu big why dulu. Kenapa kita buat forever living? Setiap orang datang dengan why, big why yang berlainan. Ada orang datang sini dia nak wang. Ada datang sini nak bayar hutang. Ada datang sini nak tambah meningkatkan kehidupan. Ada yang datang sini dia nak jadi famous. Ada yang datang sini dia nak dapat pelancongan percuma. Ada yang datang sini because dia nak orang ramai orang respect dia. Dia nak pentas dunia. So macam-macam orang ada. Ada yang datang sini because dia nak donate, nak sumbang kepada masyarakat pun ada. So you kena tahu apa big why you dulu sebelum you bagi servis you punya downline. Faham tak? Kita mesti mau tahu dulu. Okay? Kalau tidak, memang susah. Okay, ini first one. So, apa lagi? Nombor 2, kita nak follow up. Sendiri. Apa? Maklumat. Lepas kita tahu kenapa kita nak buat, kita mesti mau follow up kita punya maklumat. Kita maklumat ada apa? Ada yang short term. Ada yang middle term. Ada yang long term. So, kita ada short term goal setting, middle term goal setting dan long term goal setting. So you kena buat ini. Kenapa kita ada dream board? Catat impian. Okay, catat impian sebenarnya dia adalah bagi kita follow up sendiri. You tiap-tiap hari bila you tengok itu catat impian, sebenarnya you tengah follow up diri. I sudah selesai ke belum? I nak ada 5 line. Sekarang sudah berapa line? Kita kena tengok ini. Apa goal setting saja kita kena tengok sentiasa. Follow up diri saja. 5 cc sudah berapa? Sudah buat berapa cc? 1 cc. Masih kurang 4 cc. Okay? Itu adalah maklumat kita. Follow up sendiri dulu. Okay? So, ini adalah nombor 2. So, nombor 3 adalah apa? Nombor 3 adalah setiap hari, kita nak follow apa? Setiap hari, ini harian. Setiap hari kita kena layan YouTube. Ini YouTube bukan tengok wayang. Ini YouTube coaching. Setiap hari pilih satu topik. Tengok. Kita coaching sudah banyak. Ada how to sell, how to handling objection, how to sponsor, macam-macam. How to build itu CBM punya bakat, CBM punya pattern. So itu semua YouTube. You kena layan itu. YouTube coaching. Coaching punya YouTube setiap hari. Ini every day. Ini follow up untuk diri sendiri. Faham tak? Okay? So, lepas tu apa? Apa yang kita kena follow up? Kita mesti kena buat planning. Buat planning dan juga meeting. Okay? So, kita mesti ada planning. Planning macam mana? You mesti kena ada satu, kita panggil satu planner. Satu planner. Planner dia adalah kalender. Kalender 1 hari bulan sampai 31 hari bulan. Setiap bulan.
kita mesti ada ini. Dan setiap hari kita kena tulis dalam planner kita. Okay, hari ini apa nak buat, besok apa nak buat, lusa apa nak buat, minggu depan apa nak buat. So appointment dengan siapa, semua tulis dalam planner. Itu adalah planning. Dan you kena catat. Okay, meeting Selasa, ini siapa bagi talk. Okay, kita nak jemput siapa join. Ini hari Khamis siapa bagi talk. Hari Jumaat ada coaching. Okay, I nak bawa siapa masuk. So semua kena tulis, kena siap dengan planning. Siap dengan planning. Okay, masa you dan juga meeting kamu. Okay, atau itu masuk teppanyaki. Berapa nak bawa siapa masuk. Sendiri nak masuk. So itu semua adalah planning. Sipu punya kalender penuh. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay? So, kita adalah orang yang planning. Kita bukan main hantam, tidur, bangun, fikir. Hari ini nak buat apa? Oh, ya, ini nak buat, pergi buat. Oh, ada lagi nak buat, pergi buat. Tak boleh. Ini adalah orang yang tak planning, orang yang tak buat betul-betul servis dan follow up. You akan gagal. Faham? Kamu semua akan gagal. So you kena buat apa? You kena buat planning dan juga meeting. Okay? So lepas itu kita ada apa lagi? Kita kena sentiasa kekal 20 prospek list. Ini kena kekal. Walaupun you sudah bertahun-tahun buat sponsoring. Kalau sudah dapat, tambah lagi. Setiap hari, dalam tangan you, Sifu cakap saja, you boleh bagi Sifu satu list. 20 orang yang you belum jemput lagi. You belum present lagi. At least kena kekal 20 nama yang anda boleh invite. Yang boleh jemput datang untuk GP atau untuk product presentation. Okay? Ini kena kekal 20. At least 20. Setiap masa, setiap saat, setiap minit, setiap hari. Okay? Ini kena kekal setiap masa. Kalau tak cukup, tambah. Tak cukup, tambah. Minimum 20. You ada lebih, lagi bagus. Okay? Itu adalah minimum, Sifu kata. 20 prospect list, mesti kena ada. Okay? Ini number F. Okay? Mesti kena kekal. PNM. 25cc ke atas. Okay, ini sangat penting. Hari ini Sifu bukan cakap dengan seorang yang baru join atau you tak faham bisnes ini. Yang ada di sini ramai yang sudah supervisor, ramai yang sudah AM, ramai yang sudah manager. Kalau you sudah naik pangkat, sudah ada satu pangkat dekat Forever Living, you mesti kena kekal PNM 25cc ke atas. Okay? Sifu di sini Sifu tak main 5cc. Okay? 5cc itu adalah wajib. Itu tak boleh kira sebagai apa follow up apa lagi, faham tak? Okay? Itu adalah wajib. So apa yang kita nak follow up sendiri adalah kita mesti kena pasti sendiri ada 25cc ke atas. So kalau 23 tak boleh. I kena cukupkan 25 juga. Faham tak? Itu adalah minimum. You boleh buat 50, 100 pun lagi bagus. Ada di sini yang boleh buat 50, 75, 100. Itu adalah antara CBM yang paling pantas di Malaysia. Faham tak? Tapi kalau you bukan lagi, you belum lagi CBM, ingat, you mesti nak kekalkan PNM 25cc ke atas. Okay? Ini adalah follow up diri sendiri juga. Okay? Number G. Kena guna produk setiap hari. Okay? Ini setiap hari. Bukan satu produk. Banyak produk. Kita kena guna. Sendiri kena guna dari kepala sampai kaki. Dalam sampai luar. Okay? Mula dari ubat gigi, cuci muka, cuci rambut, mandi, minum, makan, sapu. Semua Forever Male produk. Gunakan produk ini setiap hari. Okay? Dan share to 10 to 20 customer. Ini yang kena follow up. Bukan sendiri pandai guna, you boleh berjaya.
You kena guna because you nak jadi testimoni. Kenapa you jadi testimoni? Because bila jadi testimoni, you akan senang boleh share kepada 10 sampai 20 orang kawan. Okay, yang boleh ikut you guna produk dengan betul. Ini pun juga kita kena follow up. Tanya diri sendiri. Jangan bukan tanya upline, bukan tanya downline. Tanya diri sendiri. Adakah you share kepada 10 to 20 customer? Adakah you guna produk every day? Kalau tak ada, buat. Buat sekarang. You kalau tak buat, sorry. You belajar apa pun tak guna. Because you follow up diri pun sudah gagal. Macam mana you nak follow up downline kamu? Ingat. So, guna produk every day, kita check. Tak cukup, kita mau tambah lagi. Tak cukup, tambah lagi. Ini, lepas tu kita kena check. Adakah saya share kepada 10 to 20 customer? Kalau tak ada, tambah lagi. Oh, Sifu, I hanya 5 orang saja customer. Tak cukup. Kita nak 10 sampai 20 customer. Itu yang kita nak follow up. Okay? Sampai jadi. Okay? So, lagi apa? H. Kita mesti kena simpan stok yang cukup. Kalau you tak ada, you tengok ada FBO yang tiap-tiap hari datang nak pinjam stok, nak ambil stok, pinjam stok. Ini semua adalah FBO yang tak ada simpan stok. Itu sebab dia nak pinjam. Faham tak? That's why you kalau buat bisnes ini, you kena follow up diri sendiri. Kenapa you asyik bagi pinjam? You tak ada stok sendiri. Fikir. Okay, so you kena ada simpan stok yang cukup because you ada downline kamu sendiri. Kenapa you tak simpan stok untuk rolling, untuk jaga mereka? Okay, follow up diri sendiri dulu. Jangan bagi, oh Sifu, I mau cari kawan simpan stok. You sendiri pun tak ada stok, you mau cari kawan simpan stok, macam mana? Tak boleh. Ya, itu sebab you kena follow up diri sendiri dulu. Jangan takut. Kita last coaching Sifu sudah cakap, you takut apa? Betul tak? You beli emas tak takut, beli saham tak takut, you takut beli stok. Betul tak? Stok itu you tak perlu takut because kita buat rolling, kita untung wang dia, itu stok. Dia tak macam emas tak boleh rolling. Saham tak boleh rolling. Hanya stok saja boleh rolling, faham tak? That's why you kena faham. Stok yang buat Sifu jutawan, bukan saham, bukan emas yang buat Sifu jutawan. Faham tak semua? Stok yang buat Sifu jutawan, mana ada satu emas buat Sifu jutawan. Itu emas Sifu beli sendiri. Dia tak buat Sifu jutawan. Faham tak? Tapi stok bila kita rolling, kita boleh jadi jutawan. So, you kena simpan stok yang cukup. Okay? Faham tak? So, apa lagi? Kita mesti ada apa? Kita mesti ada tabiat. Catat account. Bila simpan stok, you mesti kena buat accounting. Kita stok ada masuk, ada keluar. Dia ada satu list, product list. Faham tak? Ini stok aloe vera gel, I masuk 20. I jual 5, tinggal 15. Okay, ini semua kena ada. Belajar tabiat catat account. Dan juga bila you jual itu, wang kena masuk balik you make account. Bukan wang masuk you make pocket. Faham tak? Wang peribadi dengan wang bisnes tidak boleh campur aduk. Tak boleh campur. Faham tak? Kita labur. Macam Sifu labur 15,000. Itu stok. Okay, itu stok. Kalau Sifu nak beli, Sifu kena bayar. Kita tak boleh cakap kita sudah labur 15,000. Kita mau guna, kita buka saja makan. Buka saja makan. So, lepas tu you tak jaga you punya angsa. Lepas tu angsa you mati. Hilang. 15,000. Hilang lenyap saja. Kenapa? Because you tak faham kepentingan catat account. So, bila you mula simpan stok, you mesti kena ada tabiat catat account. Kena bina tabiat ini. Catat account supaya apa? Supaya kita tahu bisnes kita untung berapa banyak. Tak boleh untung semua you sudah ambil sampai itu bisnes mati. Faham tak? So, ini adalah tabiat. Okay? Lepas tu apa? Kita kena follow apa? Kita kena cek. Cek apa? Kita kena cek suami isteri. Adakah suami isteri kerja? Sama. Kerja sama maksud apa? Kerja sama maksudnya kita mesti kena agihkan kerja kita. Faham tak? Kita mau kerja sama. Contoh kita agih kerja kita. Suami. Okay?
you in charge buat motivasi. Isteri you in charge jual produk. Kerja sama. Okay? 1+1 mesti mau melebih daripada 2. Okay? Tak boleh 1+1 equal to 1. I tak tahu. Faham tak? Ada orang dia isteri buat. Isteri buat untung 15,000. Dia redeem suami dia. Bila suami dia join full time juga, masih 15,000. Ini orang yang tak ada apa, tak ada nilai langsung. Tak ada tambah nilai. Tak boleh. Faham tak? Kalau suami masuk, you kena naik 30,000, bukan 15,000 lagi. You kena tahu bagaimana agihkan masa. Mesti ada kerja yang suami boleh buat, mesti ada kerja yang isteri boleh buat. Bila kita kerja sama, memang meletup. Faham tak? Sifu buat bisnes ini bukan kata Simu tidur, Simu tak buat kerja. Sorry. Kita agihkan kerja. Apa yang Sifu buat, Simu boleh buat. Apa yang Simu buat, Sifu boleh buat. Okay? Sifu boleh jaga 20 customer. Simu pun boleh jadi 20 customer. Sifu boleh buat motivasi. Simu pun boleh buat motivasi. Itu panggil kerjasama. Dan 1+1 more than 2. Ini kena follow up. Kalau you masih pujang, okay. Tapi bila you sudah berkahwin, you sudah pasangan dalam bisnes ini, jangan lupa buat kerja ini. Jangan lupa pergi follow up sendiri. You sekarang tahu kenapa Sifu dan Simu sponsor punya leader semua pasangan. Ramai yang pasangan. Pasangan. Kenapa? Because kita dua-dua adalah pasangan. Kalau you tengok orang yang seorang buat, seorang buat, dia tengok dia sponsor pun sama, dia sponsor satu saja, seorang. Faham tak? That's why bila kita follow up diri sendiri, macam contoh, okay. You ada prospek. You tahu prospek ini cantik, dia suami isteri, dia 2 orang. Betul tak? You nak sponsor dia. So kalau you nak sponsor dia, cara yang paling mudah, kita kena tunjuk kita yang kerjasama. Kita ada berganding dengan baik. So bila kita downline nampak, dia akan rasa okay, monkey see, monkey do. So lebih mudah kita buat follow up nanti. Betul tak? Siapa setuju? Tulis yes. Siapa setuju? Tulis yes. Faham tak? That's why you jangan hairan kenapa Sifu boleh dapat, kenapa saya tak boleh dapat. Kenapa Sifu punya network semua pasangan. Okay? You pergi tanya downline Sifu, pergi tanya yang pasangannya. You tanya mereka, kenapa you orang pasangan buat forever living? Dia mesti jawab because Simu pasangan. Dia mesti jawab macam itu. Kalau Simu bukan pasangan, dia susah pun, dia pun susah. Dia pun susah boleh dapat pasangan. So dia jadi pasangan because dia nampak Simu pasangan. Itu jawapan dia. Faham tak? That's why kita buat apa? Apa yang Sifu buat sangat best adalah Sifu dan Simu follow up diri dulu. Kita kena pastikan kita berganding bahu dengan baik. Baru kita boleh mendidik, kita boleh membawa satu tim yang ganding bahu dengan baik. Suami isteri. Boleh faham tak? So itu adalah cara dia. Apa yang kita kena follow up. Okay? So lepas tu apa lagi? Nampak? Lepas tu setiap hari kena telefon. Telefon upline dan downline. Siapa ada buat ini? Siapa di sini setiap hari ada telefon upline dengan downline ya? Tulis me. Tulis me dalam chat room. You every day you ada telefon upline dan telefon downline ya? Ada? Tulis me. Ada tak? Tak ramai. 2 orang saja. Yang lain? Tak ada telefon. Mau beli telefon dulu. Oh, belum ada telefon lagi. You nampak tak? Ramai di sini gagal. Kita ada dalam 100 lebih orang di sini. Tapi yang jawab Sifu baru tak sampai 10 orang. Okay, you nampak tak? More than 90% dia tak follow up sendiri. Dia hanya pergi follow up downline, panggil downline buat. Tapi diri sendiri tak buat follow up. Dia tak telefon upline, tak telefon downline. Faham tak? So tak boleh ya. You nak belajar ini. You bayangkan kalau tim anda 100 orang. Semua ikut apa yang Sifu ajar. You bayangkan berapa close you punya team. Berapa hebat you punya team. You bayangkan.
Okay, every day. Itu hubungan sangat close. Faham tak? Bila you sangat close, tak ada siapa pun boleh runtuhkan you. Boleh runtuhkan tim anda. Faham tak? Ini sangat penting. Tim anda akan runtuh, akan jatuh. You jangan salahkan orang lain. Kalau tim you jatuh, you jangan cakap, oh itu orang jahat datang kacau. Okay, you kena cek diri sendiri. Kenapa tim you sangat lembik? Orang cakap saja boleh runtuh. Fikir. Kenapa you tak nampak kita punya tim orang datang cakap dia runtuh? Tak ada. Faham tak? Kenapa tim you runtuh? Begitu senang. Orang cakap saja sudah boleh runtuh. Ingat. Okay? Because you tak buat follow up. You tak buat penuh. You pilih apa yang you suka. I buat Sifu. I buat A, E, G, D. Okay dah. I buat 4 cukup. Sorry. You kalau nak lebih berjaya, you kena ikut semua Sifu ajar. Jangan you ikut you punya hati, ikut you punya suka hati. Faham tak? Okay? So last kali. Apa kita kena follow up? Kita mesti kena follow up kemas kini. Buat dan kemas kini. Nokta kita. Ini setiap hari buat. Okay? Contoh you attend hari ini make kelas. You sudah ikut Sifu salin nokta ini. Okay? Last week pun salin. Last week pun salin. You main nokta banyak tapi you tak kemas kini. You tak pergi arrange baik-baik. So nanti nak tengok balik pun susah. Kenapa you jam sini, jam sana, jam sini. Okay, you kena kemas kini nokta. Kenapa Sifu nak ajar you benda ini? Because orang yang pandai kemas kini nokta, dia akan jadi speaker yang hebat. Faham tak? Semua speaker dia mahir dalam kemas kini nokta. Kalau you tak boleh kemas kini nokta, memang you tak boleh jadi speaker yang hebat. Because dalam otak you tak ada susunan. Macam Sifu dia ada susunan. Okay, macam Sifu dia ada susunan. Otak you tak ada susunan. Okay, tak ada susunan. Because kenapa? You tak pernah kemas kini. Macam kita ada konsep, dia ada susunan. Langkah, dia ada susunan. Skill set, dia ada susunan. Betul tak? Semua ada susunan dia. Kalau you tak ada susunan, maksudnya you tak ada kemas kini. You lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. So you susah. Okay? Ini follow up yang sendiri kita kena jaga. Okay? So far semua boleh ikut tak? Kalau boleh ikut, bagi Sifu 3. Give me 3. Okay? Give me 3. Boleh ikut Mia, bagi Sifu 3. Okay? So ini benda saja. You kalau ikut 100%, ikut penuh 100%, okay? Sifu mesti jumpa you di pentas kejayaan. You tak akan gagal. Follow up diri sendiri sudah buat betul. Lepas tu kita akan masuk next. Kita tengok apa itu. Okay? Next kita masuk apa? Kita masuk follow up siapa? Follow up. Siapa yang kita kena follow up? Seterusnya, lepas diri sendiri. Siapa yang kena follow up? Cuba tulis dalam chat room. Prospek. Lagi? Daulai. Kawan. Okey. Ada jawapan lain tak? Prospek diri sendiri. Orang yang membeli dengan kita. Okey. Dengar baik-baik. Sini Sifu tak ada jumpa jawapan yang betul. Okey. Selepas sendiri, orang yang nak follow up adalah upline. You orang tak ingat rules. Rules dia up, down first. Left, right, second. Siapa yang dulu? Follow up. Bukan follow down. Follow up dulu. Faham tak? Upline yang selepas ini. Tengok. Orang yang ikut rules. Yang belajar rules. Ada juga speaker yang ajar rules pun dia tak tahu. Dia pun jawab salah. Tengok baik-baik. Okay? Benda ini tak boleh salah Mia. You kena tahu.
Selepas diri sendiri, kita mesti nak follow up upline. Bukan follow up downline. So, follow up upline apa cara dia? First, okay, kita mesti kena excited. Kekal. Okay, ingat. Kenapa? You follow upline, you mesti kena kekal excited. Excited. Because upline sangat excited. Okay, pergi cari upline yang excited lah, of course Jangan pergi cari upline yang sudah mau mati punya. Itu muka masamnya. Jangan cari itu upline. You cari itu upline, you mati lebih cepat. Follow up kena follow up betul Follow up upline kena follow up yang excited. Kita pun kena excited. Bila you campur orang yang excited, you jadi excited. Bila campur orang yang masam muka, you jadi masam muka. Ingat. Dalam bahasa Cina ada macam ini. You campur orang apa, you jadi macam mana. Faham tak? Itu sebab you pilih. Ingat, kita pilih orang untuk dekat. Pilih orang yang betul. Okay? Excited. Ini yang pertama. Kekalkan you punya momentum. Kekalkan you punya excitement. Okay? So, nombor 2. Kita mesti kena apa? Back to basic. Back to basic maksudnya apa? Maksudnya kita kena balik. Balik. Tuang. Ini lagi satu word. Tuang. Tuangkan air dalam gelas. Jangan ingat you sudah pandai. Oh, Sifu, I tak perlu belajar. Because I datang dari company lain, I sudah sangat kuat. Sorry. Atau you adalah lawyer, you adalah doktor. I tak perlu belajar lagi. Sorry. Okay, you adalah doktor ke engineer ke company lain, itu adalah you punya itu is your own business. Tapi bila datang forever living, Sifu nak you tuangkan air dalam gelas. You datang sini kena belajar dari kosong. Supaya you boleh kosongkan gelas. Pandai. Kosongkan gelas supaya you boleh belajar dengan hati yang berbuka dan juga you tahu pergi belajar apa? You belajar bagaimana selesai masalah. You pergi follow up downline, tapi you tak tahu selesai masalah, apa gunanya you pergi follow up downline? Itu sebab kenapa you kena tuntut ilmu dengan upline dulu, follow up upline dulu. Pergi meeting. Masuk depan yaki. Masuk coaching. Betul tak? Bila you masuk, kita dapat ilmu, baru kita boleh follow up downline. Bila downline cakap, oh, I ada kencing manis. Oh, I ada benda ini. You tahu bagaimana untuk selesai masalah itu. Setuju tak semua? Siapa setuju, letak setuju. Siapa setuju, letak setuju. Okay? So, sikap belajar jangan berhenti. Kita kena teruskan sikap belajar. Supaya kita boleh ambil ilmu dari semua orang. So hari ini Sifu ada banyak ilmu. So ilmu Sifu bukan datang dari seorang guru. Ilmu Sifu datang dari ramai guru. Kenapa? Because Sifu adalah orang yang macam ini. Follow up upline. Sifu tengok mana satu upline yang ada ilmu, Sifu pergi ikut. Itu sebab Sifu dapat ilmu yang paling banyak. Faham tak? Dan ini sikap kita tak berhenti lagi. Kita belajar lagi. Tengok buku. Cari guru. Okay, pergi. Belajar lagi. Okay, supaya kita boleh sambungkan tabiat ini. Okay. So, C. Setiap minggu mesti kena kontak mentor anda. Setiap minggu. At least sekali. Mesti kena kontak at least sekali. Setiap minggu. Mesti kena kontak mentor anda at least sekali. Setiap minggu. Mesti kena kontak. Jangan tak kontak. Kalau you tak kontak, maksudnya you fail. Ada yang 6 bulan pun dia tak pernah kontak mentor dia. Dia ingat dia pandai. Dia tak kontak.
So lepas tu, oh network dia jatuh, sangat serius. Baru dia pergi contact. Kalau macam tu, Sifu kata apa? Sifu cakap ini orang tak cukup pandai. Kenapa mau sampai network jatuh, sampai habis baru pergi contact? Betul tak? Kenapa? You main network belum jatuh, you patut contact, you main network takkan jatuh. Berapa you mau jatuh baru you pergi. Bina semula. Itu masalah siapa? Itu masalah sendiri. Okay? Ingat. At least every week kena contact you punya mentor. Okay? Dan kalau boleh tetapkan masa dan tempat jumpa mentor. Tetapkan masa maksudnya, okay, mungkin kita pilih Isnin atau kita pilih Rabu atau kita pilih Ahad. You suka. Tetapkan masa dan tempat untuk jumpa. Kalau boleh, you boleh tetapkan tempat mana. Biasa sekarang Zoom. Dekat Zoom ke, WhatsApp ke, atau you kalau duduk dekat dengan mentor you senang. Kita boleh jumpa di satu tempat. Contoh kalau you duduk Kuantan, you mau jumpa mentor you, kita boleh pilih satu tempat dekat Kuantan, senang jumpa mentor. Faham tak? So ini yang kena buat. Okay, kalau tak buat, sorry, you fail. Your servicing is not 200%. Kita sentiasa cakap, sponsor 50%, selling 50%, servicing 100%. Okay, sorry to tell you, you are not 100%. You tak ada 100%. Okay, you hanya mungkin 50, 60% saja. Kenapa? Because you tak ikut. Okay, you tak ikut. Faham tak? Nak jumpa mentor, ingat, kita ikut masa mentor. Bukan ikut masa you, ikut masa mentor. Bukan masa you. Follow up, not follow down. Okay, follow up line. Ingatlah, ikut masa. Tengok upline bila senang, kita ikut masa dia. Bukan you senang. Bukan call upline. Saya ini minggu, ini senang. I nak you jumpa. Sorry. Okay. Ramai orang jemput Sifu pun kalau tak ikut masa Sifu, sorry Sifu tak layan Mia. Okay, you jangan salahkan Sifu kenapa? Because you yang tak ikut. Bukan Sifu yang tak ikut. You yang tak ikut. Okay? So ini yang penting. So lepas tu apa lagi? You kena ikut rapat dengan maklumat terkini. Okay? Kita kena ikut rapat dengan maklumat terkini. So mana-mana tempat ada maklumat yang paling awal, kita mau pergi. That's why kalau boleh cepat pergi subscribe, cepat pergi like YouTube Sifu. Faham tak? Itu maklumat yang awal. Masuk sana. Cepat pergi masuk dalam mana-mana satu WhatsApp group kah, Telegram group kah, apa group kah, yang upline you sentiasa letak informasi yang paling latest. Masuk. Jangan tak masuk. Kalau you tak masuk, maksudnya you tak follow upline. Okay? You hidup dalam dunia sendiri. So bila maklumat sampai you putus, daulah you semua tak dapat makanan, tak dapat khasiat. Because you yang halang. Dekat you sudah stop. Tak boleh sampai ke you punya anak, cucu, cicit, tak boleh. Because you sendiri yang tak follow upline dengan betul. So ini kena ikut rapat. Ikut rapat. Bagi center. Then lepas tu bagi dapat dari HQ. HQ ada group dia, Telegram group. Cepat masuk. Panggil upline you, tolong you, masukkan you dalam sana supaya dapat first hand information. Sentiasa layan F2U apps. Tengok Facebook Forever Living Malaysia, dapatkan maklumat yang latest. Itu semua adalah follow up upline. Okay, bukan upline follow up you, bukan HQ call you. Okay, I baru post satu information yang latest Okay, you orang pergi tengok. Sorry, kita kena ada inisiatif, kita follow up. Kita ikut perkembangan syarikat, bukan syarikat ikut perkembangan kita. Semua boleh faham tak? Kalau boleh faham, bagi Sifu 5.
Give me 5. Okay? So jangan salah faham. Jangan tak nak ambil tahu. You masih ingat apply mau ambil tahu. You kena bagi sendiri, bagi follow up line. You bagi tahu dia, you punya perkembangan, follow up. Bukan apply datang cari you. You bagi cari apply. You nak CBM, bagi cari apply. Betul tak? You nak buat apa? Bagi cari apply. Bukan apply datang cari you. Okay? Kalau tidak, sorry. You punya service tak ada 100 marks. Tak ada 100 marks. Okay. Last. Sekarang follow up siapa? Okay, semua jawab. Ini patut you betul lah. Sudah follow up diri, sudah follow up apply, sekarang nak follow up siapa? Okay, downline. Ada lagi? Siapa lagi kita tak follow up lagi? Barulah sampai downline sekarang. Follow up downline. Okay? Follow up downline macam mana? Lead. Okay? Ingatlah. Lead adalah keyword. Bila kita follow up downline, cara kita adalah lead. Memimpin. Bukan mengasuh. Faham tak? Bukan bagi suap. Ingat. Bukan babysitter. Bukan. You lead. You memimpin. You bawa downline. You lead mereka. Lead macam mana? You lead macam apa Sifu kata tadi. Okay? Bagi jadual you. You tahu tak? Upline yang paling tak pandai adalah upline yang tak bagi jadual. Dia tak ada jadual. Dia main hantam je. Okay? You mau bila you mau masuk saya, okay? You bagi tahu saya. You tak ada jadual punya. Okay? Sifu harap semua apply dekat sini please bagi jadual. Buat jadual you. Apa you akan buat apply day, sistem day, depan yaki, apakah you kena buat jadual kamu sendiri yang you pass bagi you downline supaya downline you ikut. Apa itu lead? Lead adalah you ada something yang downline you boleh follow up. Itu panggil lead. Bukan ikut je downline. Faham tak? Downline ambil satu tali, ini ikat yang punya hidung, you ikut dia jalan. Itu bukan lead lah. Okay? Dengar baik-baik. Itu bukan lead. Kita kena pegang steering. You sebagai upline, you kena pegang steering. Macam Sifu pegang steering. Sifu siap dengan jadual. Every month ada jadual. Bukan every day, every week, every month kita ada jadual. 1 month at once kita bagi. So, you mau tahu masa Sifu, you memang tahu. Jangan tanya, Sifu, ini Selasa malam boleh buat coaching Sorry. You tak baca jadual itu you punya masalah. Bukan saya punya masalah. I sudah bagi you jadual. Please ikut jadual itu. Kalau you nak masa Sifu, cari masa yang Sifu tak ada benda, tak ada aktiviti. Okay? Baru kita boleh bagi. Itu panggil lead. Bukan bagi satu tali, bagi downline, ikat you punya hidung, ikut dia jalan. Ramai orang dia buat salah. Steering dia bagi downline. Steering bila dia bagi downline, downline dia bawa dia masuk apa? Masuk itu tempat itu reban ayam. Dia cari you pergi cari ayam semua. Okay? Dan you balik dengan apa? You balik semua itu kepala semua najis ayam. Itu masalah siapa? Itu masalah kamu sendiri. Kenapa? Because you tak tahu bagaimana untuk buat you punya lead. You sebagai leader. Satu leader, you mesti kena guna 80% masa kamu kepada helang. 80% of your time adalah untuk orang yang nak niaga. Orang yang betul-betul ada fight, ada target. Bukan orang yang datang main-main saja. Okay? Ada ramai datang, Sifu, saya nak berjaya. Saya nak jadi jutawan. Tapi dia main-main saja. Okay? Dia tak ada disiplin. Dia tak ada prospect list. Dia tak attend meeting. Dia tak bertikari. Dia tak belajar.
dia tak guna produk, langgar habis. Semua yang Sifu tulis itu follow up semua dia langgar habis. Okay? Itu orang sorry. Ya kalau you bagi dia tali, dia akan bawa you sama. Dia bawa you pergi jumpa ayam. Dan bila you buang itu ayam, you cuba bayangkan, you buang itu ayam. Terbang! 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 Okay, Sifu nak tahu. Bila ayam dia takut, tiba-tiba you buang dia tinggi-tinggi, dia tak boleh terbang. Dia rasa takut, apa dia akan buat? Okay? Dia akan berak. Dia akan berak. Yes, cantik Zam. Berak, dia takut. Oh, dia berak. So, bila berak, apa jadi? Itu najis semua jatuh atas you punya kepala. Faham tak? You kalau nak ingat, 80% of leader time, follow up downline kena jaga 80%. Masa bagi kepada helang. Okay? 20% lagi, yes. You boleh pergi cari. Tengok, bolehkah ini orang boleh transform jadi helang. Tapi kalau belum lagi, please, 80% kita mesti bagi orang yang betul-betul start ada jemput orang, ada buat CC, ada start GP, kita bagi masa orang ini. So siapa faham ini tulis 80. Tulis langgar habis. Okey, tulis 80. Siapa faham tulis 80. So follow up downline pun ada skill ada cara dia bukan bagi tali dia ikat ikut jalan, no. Nombor 2, kena sentiasa monitor perkembangan downline. Okay, kita kena sentiasa tengok perkembangan, kena check dia ada kemajuan tak. Perkembangan maksudnya kemajuan. Tengok downline ni ada kemajuan. Setiap minggu, setiap bulan mesti ada target kemajuan. Mungkin dia belum tahu produk, kita ajar produk, okay, kita pastikan 1 minggu dia sudah tahu tentang produk. Kita ajar GP, pastikan dia 1 minggu dia tahu tentang GP. Itu adalah kemajuan. Kita nak tengok. Tengok dia dari 1 orang. 1 minggu kita nak target 5 orang. Pastikan dia ada 5 orang dalam network dia. Ada 10 orang, pastikan ada 10 orang dalam network dia. Itu semua adalah monitor kemajuan. Okay? Downline kita. Dan lepas tu kita buat apa? Kita mesti kena beri motivasi. Okay? Kita mesti kena beri motivasi dan ajar mereka selesaikan masalah. Okay? Beri motivasi, okay, dan kita bagi dia motivasi supaya dia berani. Dia berani keluar dari comfort zone. Mula jemput orang, mula buat, mula bentang GP, mula buat produk training, buat produk sharing. Kita ajar mereka. Bila ada soalan bagaimana untuk settle, okay, kita akan buat benda ini. Faham tak? Ini adalah kerja upline. Masa you buat follow up. Okay? So lepas tu apa lagi? Kita mesti nak tolong mereka tetapkan maklumat. Jangan ikut downline pergi buat tanpa maklumat. Buat saja. Buat. Tanya dulu. What is your target? Apa maklumat you minggu ini? Apa maklumat you bulan ini? Kalau tak ada, tetapkan dulu. Betul tak? Kalau tak ada maklumat, you mau buat apa? You jumpa ini 10 orang buat apa? You jumpa ini 20 orang prospek buat apa? You tak ada maklumat langsung. Faham tak? So, kita kena tolong mereka tetapkan maklumat. Supaya mereka faham 5cc ke, 10cc ke, 25cc, kita tetapkan. Okay? Sebelum ini kena buat awal bulan. Ini bukan buat akhir sampai hujung bulan baru you start, baru you nak tetapkan maklumat. No. You kena sebelum bulan itu start, you sudah ada maklumat. Kalau boleh last month kita sudah tetapkan maklumat. Faham tak? Awal bulan kita sudah mula beraksi. So itu adalah cara kita follow up downline. Okay? So boleh ikut tak semua? Boleh ikut bagi Sifu 4.
Okay. Thank you. So, E. Apa apply kena buat? Apply kena pilih. Pilih video YouTube. Topik. Okay. YouTube topik yang betul dan tepat kepada mereka. So bila you follow up downline, you mesti mau tahu downline you dia sudah sampai tahap mana. Ini masa mungkin you nak masuk sekarang, okay, sampai masa kita nak ajar how to sell. So you kena pilih mana satu video yang sesuai dengan dia, you hantar kepada dia. So you kena simpan semua topik yang perlu. Syllabus. Dalam syllabus you kena simpan semua sampai masa bila-bila, okay, you tahu apa yang kena hantar, apa yang kena hantar. Itu kerja you. Bila you follow up downline, you mesti nak ajar downline bagaimana untuk pilih buku yang betul. 1 juta bukan wang. Think and Grow Rich. Pilih buku yang betul, pilih video yang betul kepada downline, panggil mereka belajar, baca. Jangan panggil mereka pergi cari sendiri. You mesti sebagai upline, apa kerja you adalah you mesti mau tahu apa buku yang sesuai untuk downline you. Apa topik yang sesuai pada tahap dia sekarang. Itu adalah kerja upline semasa buat follow up. Okay? Lepas tu buat apa? Kita kena panggil apa? Kita kena pastikan downline ikut semua meeting. Okay, kita kena pastikan downline ikut semua meeting. Faham tak? Ikut Selasa, Khamis, Sabtu, Isnin, Rabu. Okay? Apa meeting yang penting, okay, pastikan downline you ikut. Itu adalah follow up. Itu sebab you kena make sure bila you dekat dengan dia setiap minggu, you kena bagi tahu dia, tekan. Ini kena tekan. Bukan sekali tekan. Kena tekan banyak kali. Sampai dia masuk dia punya otak. Okay, I mesti mau ikut. Ikut. Ini kena tidak boleh berhenti. Dan kita kena pilih juga. Mana-mana satu meeting yang ada manfaat besar, kita showkan kepada downline kita. Ini semua adalah kerja upline. Okay? Then, last. Kita mesti kena check prospect list mereka. Dan mula beraksi. Buat jemputan. So, apa upline kena buat? Duduk bersama downline. Okay, panggil dia sekarang juga. Cepat, tulis semua nama prospek you. I nak tengok. I nak check. 20 nama ke, 50 nama ke, 100 nama ke. Okay, kita buat, kita analyze bersama dia dan kita mulakan buat jemputan. Okay, ini minggu kita nak jemput 10. Next week 10. Next week lagi 10. 1 bulan kita nak jemput 40. Okay, you kena lead. Downline you start action. Kalau tidak, sorry. Dia orang tak akan buat. Ini adalah tanggungjawab upline yang kena ikut. Check. Kalau belum buat, buat dengan dia. Duduk sama dia, panggil dia buat terus. Lepas tu kita planning. Kita mula jemput, mula nak buat benda ini. Faham tak? Okay? So, ini yang untuk follow up downline. Okay? So, last kali. Okay, siapa lagi kita nak follow up? Siapa lagi yang nak follow up? Okay? Cuba jawab dalam chat room.
Company. Company itu adalah upline yang paling besar. Okey. Customer, client, betul. Last kali yang follow up adalah customer. Dan customer Sifu takkan cerita di sini because Sifu sudah ajar. You balik tengok balik YouTube, tengok. Sekarang Sifu guide you orang you kena tengok balik how to sell dekat YouTube. Di sana Sifu sudah ajar bagaimana follow up customer. Okay, so ini adalah follow up yang kita belajar hari ini. Okay, yang sangat penting. So siapa boleh ikut so far? Semua boleh ikut tak? Kalau boleh ikut bagi Sifu 4. Cepat. Give me 4. Okay, thank you. So last, how? Kita sudah tahu why. Sekarang last kali kita nak tahu how to do. Bagaimana? Bagaimana? Cara dia. Cara follow up. Okay, cara follow up dia macam ini. Dia ada satu carta. Ini carta follow up. Carta dia. Okay, kita ikut sekuen dia. Ikut dia punya sekuen Okay, first kita mesti start dengan GP. Ini yang first step. Lepas GP kita mesti sambung dengan NDO. Okay? Lepas NDO kita mesti kena buat start your journey pack. 2 sisi. Start your journey pack. Okay? Lepas itu kita mesti mau bawa dia masuk coaching. Okay? Coaching atau teppanyaki. Meeting. Atau sistem day. Okay? So lepas itu kita mau bawa dia masuk apa? Out of war. Out of war. Okay? Lepas out of war, kita mau bawa dia masuk 2 days 1 night. Camp. Okay? Ini adalah carta. Ini adalah satu carta untuk FBO yang baru join forever. Dari GEP masuk NDO, lepas NDO start your journey pack, jadi VIP dulu, lepas VIP masuk teppanyaki coaching system day, lepas itu ini plan benih. Lepas plan benih kita masuk plan hutan out of war. Lepas out of war kita masuk 2 days 1 night. Okay? Dan dari sini sampai ke ini. Okay? Setiap bulan. Mesti kena attend. Mesti kena buat apa? Recognition. Rally. So Sifu harap kalau you sudah ada downline, you sudah ada leader, you sudah ada downline yang mula buat 5cc, 10cc, 25cc. So sebenarnya Sifu sangat encourage you orang setiap bulan buat satu recognition. Every month. Recognition. Online pun boleh. Dekat Zoom pun okey. Buat satu recognition. Panggil semua downline you masuk. Lepas tu you bagi pujian yang paling tinggi kepada mereka yang capai 5cc, 10cc, 25cc. Okay, you buat ini setiap bulan. Okay, kalau boleh buat benda ini. Okay, selain kita ikut ini apa training system dalam BOI. Okay, ini kita kena buat. Ini juga sistem dalam BOI recognition. Kita kena buat benda ini. Ini adalah carta. Okay, ini adalah carta. Okay, so dari AS. Ini AS. Kita start GP. Mula. Dari sini sampai ke AO. AOW adalah supervisor ke atas. Supervisor ke atas. Okay, yang ini semua untuk AS. Ini supervisor ke atas. Okay, ini cara kita asingkan meeting. Tahap meeting kita kepada FBO yang ikut sistem. Okay, semua boleh faham tak so far? Ada orang tanya apa itu NDO.
NDO sudah banyak kali kita ajar dalam sistem D. New Distributor Orientation. Okay? Boleh ikutlah semua so far. Okay, ini number 1. Ini cara adalah D. Okay? So number 1 adalah kita fahamkan carta dia. So number 2. Okay, number 2 mau buat apa? Ini yang sangat penting kita kena buat. Bawa downline kamu pergi tengok kereta, tengok rumah. Kita buatkan impian. Bawa downline pergi cari impian mereka. Siapa ada buat kerja ini? Tulis me. Siapa ada buat kerja ini? Tulis me. Ya ada bawa downline you pergi tengok kereta, tengok rumah. Dan you bina impian mereka punya. Siapa ada buat? Ada tak? Tak ada. You tak buat maksudnya you belum. Ya, itu sebab you belum 100%. You punya servicing belum pas lagi. Faham tak? Ini kena buat. Bawa downline. Lepas you carta sudah tahu, dia sudah tahu apa jalan, okay, kita kena buat impian dia. Buat impian dia. Okay. Lepas itu, okay, nombor 3. Kita mesti kena tetapkan masa dan tarikh GP. Orang baru sangat perlu GP. GP itu adalah jantung. Jantung kepada kita. Okay, jantung kepada bisnes. That's why you kena tetapkan masa dan tarikh GP kepada orang baru. Supaya dia sudah ada prospect list. Okay, dia mula boleh jemput orang masuk, jemput orang masuk, jemput orang masuk. Okay, kita buat GP. Jangan berhenti. Buat GP sebanyak yang boleh. Okay. So kita akan ini kerja yang kita kena follow up. Tolong downline. GP sampai dia boleh bangun. Okay? Lepas tu kita kena belajar apa? Kita kena pandai guna alat pemasaran. So alat pemasaran ada di mana? Ada dalam YouTube channel. Okay, ada dalam itu on-page system. Kalau you belum ada kamus, belum ada apa itu training punya link, atau you belum ada apa alat demo, you belum ada banyak lagi lah. Itu alat semua cepat pergi. Tanpa dekat on-page system. You kena pandai guna benda itu. Panggil downline you, cepat pergi. Kena ada kamus, kena ada carta impian, kena ada semua ini. Pandai guna. Bukan you sendiri pandai. Ajar downline you, pandai guna benda ini. Okay? So ini yang sangat penting. Dan you kena buatkan downline you, buat satu keputusan. Nak berjaya di Forever. Cepat jadi VIP. Cepat simpan stok. Cepat jadi raja. Dekat you punya area. Itu semua adalah apa yang kita kena buat. Kena pandai guna ini dan tolong downline buat satu keputusan untuk berjaya di Forever. Okay? So, nombor 5. Okay? Hanya share good news. Tak boleh share bad news. Ini kena jaga. Kita hanya share good news saja. Kita tak boleh. Itu adalah kita cakap larang, pantang. Tak boleh share bad news. Faham tak? Kita kena jaga. Ini satu tim. Ingat 100 lebih orang di sini. You kena jaga tim anda juga. Okay? You ajar downline you. Kenapa tak dekat teppanyaki? Kita hanya share apa yang kita bersyukur. Okay? Kita tak share bad news. Pantang. Tak boleh. Okay? Ini adalah syarat bila kita nak jaga network. Okay? Because bad news dia sangat bahaya.
Satu bad news, you kena 4 good news untuk cover. Dengar baik-baik ya. Satu bad news, dia perlu 4 good news baru boleh tutup satu bad news. Bad news punya influence power 4 kali ganda, lebih kuat daripada good news. Itu sebab dia sangat bahaya. Itu sebab dia sangat bahaya. Dan sipu pantang larang, sipu tak kasih orang share bad news. Okay? Because sipu adalah mentor kepada kamu semua di network marketing. Okay, kalau you rasa you pandai, lebih pandai, you cuba. Sipu tak kisah, you sukalah. You ada cara you sendiri, buatlah. You berjaya, you datang jumpa sipu. You buktikan kepada sipu, you cakap bad news pun you boleh berjaya. Buktikan kepada sipu. Kalau you boleh buktikan, sipu dengar. Kalau you tak boleh, please ikut sipu. Jangan buat pandai-pandai. Bawa you punya downline semua pergi ikut you punya cara suka. You sendiri. Okay? Nanti mati habis. Baru you tahu. Dengar ini. Okay? Hanya share good news. No bad news. Positive only. No negative. Because negative itu bahaya. Dengar baik-baik ya. Negative itu bahaya. So, bila buat follow up, ingat, kita hanya sampaikan good news saja. Tak ada sampai bad news punya. No. No bad news in our team. Okay, faham tak? Okay, ikut dengan betul. Lepas tu, kita kena puji downline. Jangan tak puji. Itu sebab kenapa Sifu cakap setiap bulan kita mesti kena buat rally untuk bagi pujian kepada downline. Okay? Because manusia sangat perlu pujian. Sangat perlu. Dekat luar you tak jumpa punya. You tahu dulu Sifu masa Sifu kerja untuk Italy company. Sifu buat, sales banyak-banyak. Satu pujian pun tak ada. Tapi Sifu buat silap satu saja. Sifu kena marah. Okay? Itu sebab manusia memang kita kurang sangat pujian. Dekat luar, I tak jumpa satu bos dia suka puji dia punya pekerja. You susah mau cari. Itu sebab bila dia datang Forever Living, dia dapat pujian yang paling best, yang dia seumur hidup dia tak pernah jumpa. Okay? Dia akan sayang tim ini. Dia akan suka kepada circle ini. Dia akan kekal dalam circle ini. Faham tak? Itu sebab you kena tahu, bila kita buat follow up, pujian akan kena masuk dalam kita punya follow up. Okay? So, itu sangat penting. Last. Okay? Last. Mesti kena pandai guna art of war. Because art of war adalah panduan dari AS sampai ke manager. Okay? Mesti kena pandai guna. Itu sebab art of war you kena bawa pergi. Mana-mana pun kena bawa itu kertas dalam you punya handbag. Bila you ada apa you tak faham, bila apa ke you jumpa downline ke you sudah tak tahu apa nak cakap, tengok balik art of war. Semua jawapan ada di sana. You tengok, you mesti dapat something yang I buat salah. I kena ubah suai. Okay? Dan bagaimana you untuk ajar downline? Sangat mudah. Tengok dia. AS. Okay, kita boleh ajar 1 to 14. Supervisor, kita boleh ajar 14 to 20. You boleh ikut. Ikut apa ada dalam art of war, ikut pangkat dia. Betul tak? You ajar. So, semua jawapan ada dekat art of war. So, garis panduan dia. So, you kena pandai guna. Ada orang belajar art of war, lepas habis attend, lupa habis. Okay, dia tak ada guna art of war untuk buat apa? Untuk tim dia. Tak ada guna langsung. Itu adalah satu yang fail. Servicing yang fail. Sifu boleh kata. Faham tak? So, hari ini adalah semua tentang follow up. So, Sifu harap semua di sini you dapat belajar something. So, siapa rasa you belajar something hari ini, tulis yes. Ada belajar something? Tulis yes. Okay. Very good.
Thank you. Okay. So Sifu harap semua yang attend hari ini, dia dapat belajar. You sudah belajar how to sponsor, how to sell. Sekarang how to servicing pun you habis belajar. So maksudnya, you sudah tahu semua. You sudah tahu yang 3S dalam Forever Living. Okay. You hanya perlu ikut saja. Tahu tak cukup baik. Sifu nak you jadi pakar. Pakar maksudnya orang yang ikut. You kalau boleh ikut habis benda ini, sudah cukup lah. Sifu cakap sudah cukup you sampai ke CBM. Tak ada lagi apa yang you perlu belajar lagi. Kalau you sudah tahu 3S ini, you sudah boleh sampai ke CBM. Orang yang dengar, dia tak pergi CBM because dia tak guna. Dia tak guna. Dia dengar saja. Okay, you tanya dia, pernah attend? Pernah. Pernah ikut? Sorry, tak ada. Okay, itu sebab dia tak ada CBM. Kalau you nak CBM, you ikut sajalah. Apa susahnya nak ikut benda ini? Kita bukan panggil you pergi sampai ke master ke sampai ke doctorate. Itu yang susah you mau baca buku tebal macam ini. Kena hafal, kena exam, kena buat assignment, kena buat thesis. Itu baru susah. Di Forever Living hanya belajar 3S saja. 3 jam saja. Sifu ajar dalam 3 jam saja. You hanya praktis saja. Ikut setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ikut saja. 3 tahun, you boleh sapu semua insentif di Forever. Faham tak? Okay. So, last but not least, kita buka pentas ini bagi siapa yang nak sharing. Sudah ada orang angkat tangan. Ini nak sharing ke atau terangkat tangan? Siapa ini? Riami. Tak ada nama. Nak sharing ke you tak angkat tangan? Siapa nak share? Angkat tangan sabar je. Okay. Kak Noh nak share? Kak Noh nak share lah. Okay. Cantik. Yes. Saya tak spontan je lah. Kadang-kadang Sifu cakap tu, kadang saya ketawa pasal betul lah apa yang Sifu cakap. Sekena pada batang hidung saya lah. Ya. Saya ilmu banyak, dah 7 tahun kan. Datuk. Tapi kejap timbul, kejap tenggelam. Kejap semangat okey, sekejap semangat tak okey. Tapi kalau kita, pada saya kalau orang baru ni nak semangat, terus ikut Sifu lah. Follow Sifu, jejak mana Sifu buat meeting, tapayaki ke apa meeting, tak kira pagi, petang, malam, terus ikut. Jadi semangat tak luntur. Jadi ilmu tu, walaupun kita ada ilmu, kita kena ada injection lah. Kena beri injection pada saya lah. Ni saya orang warga emas ni cakap, kalau betul kat luar sana ni, yang dalam grup ni nak berjaya, betul-betul nak berjaya, memang buat Forever Living ni memang simple. Tapi kita kena bersungguh-sungguh juga. Tak ada benda yang tak bersungguh-sungguh, kena usaha semua yang ada dalam grup ni. Kalau nak berjaya, memang kena bersungguh-sungguh. Bukan kata teruk sangat buat Forever Living ni. Sepatutnya kata Sifu, bukan untuk jadi doktor, bukan untuk jadi hakim, pecah kepala otak untuk belajar. Ini just copy paste saja. Kan simple. 3S. Lepas tu pada saya GEP tu memang betul-betul penting. Kena betul-betul pada saya lah. Saya orang lama cakap ni, kalau nak berjaya mesti tahu GEP. Lepas tu 3S tu. Itu mestilah kalau nak berjaya. Jangan give up. Jangan nak lompat macam katak. Jangan lompat orang kata, masuk yang ni, masuk bisnes. Kat luar sana banyak bisnes, MLM. Ini bagus, ini bagus. Please stay with Forever Living and ever. Yes. Pasal kita tak ada pairing, marketing plan kita the best. Rugi kalau you lompat macam saya, walaupun saya tak ada mood, kadang ada mood, tapi orang ajak saya pun, Kak Noh pergi masuk ni. Masuk kuku lah, kowe lah, inilah. Saya tak akan pergi. Saya tak akan berganjak. Mati hidup balik, melangkah mayat saya pun saya tetap dengan Forever Living. Walau saya jatuh ke bangun, saya tetap dengan Forever Living. Please, yang dengar ni dalam 100 lebih ni, tolonglah dengan nasihat saya. Jangan orang kata, ni bagus, better you masuk ni. Walaupun dia ada pairing. Tak usah. Kita dah ada 3 konsep kita. Kita kena tengok 3 konsep. Syarikat kita dah global. Kedua, kita punya produk memang the best. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Mana nak dapat dalam produk kita ada 4 yang dalam madu.
Propolis ada, Bipolen ada, Royal Jelly ada, Honey ada. Mana kita nak cari dalam satu produk M&M yang ada 3 jenis honey. Rugi sangat siapa yang tinggalkan pada business forever living. Buat saja. Fokus sahaja. Kalau you rezeki you dapat fighter, memang you meletup. Itu yang saya nak share lah. Please, jangan berganjak. Okay? Stay with forever living. Okay, thank you. Wah, bagus. Nampak tak? Orang yang lama, walaupun sudah lama, dia tak semesti dia ada ikut habis. Itu sebab Sifu kata, kenapa kita nak kemas kini nota. Because bila you kemas kini nota, you akan dapati banyak benda yang kita mungkin terlupa. Bukan you sengaja. Tapi you terlupa tau. You terlupa, bila terlupa, you tak boleh sampai ke 100%. Itu yang merugikan. Itu yang menyebabkan you tak boleh ikut leader-leader yang lain yang hebat, yang berjaya. Because mereka, bila mereka ada buat, you tak buat, memang you akan kalah. Faham tak? Okay? Thank you. So next, Jackie Tan. Ya. Okay. Boleh dengar Sifu? Boleh. So okay. Okay. Sekarang baru apa? Baru okay, tadi okay. So tadi baru okay, habis. So tadi dengan prospek jumpa. Okay. So hari ini close 2 VIP. Ya. So masa close VIP dan lepas tu okay, pun nak dengan Sifu Dato' Desmond biar coaching. Okay. So tadi Sifu yang bagi yang sharing adalah yang paling penting adalah lepas follow sendiri mesti nak follow up line. Itu I rasa sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita follow dengan downline dia memang okay. Kita memang kalau tak ada ilmu kita tak boleh coaching dengan downline lah. Okay, so I rasa ini sangat-sangat penting. Okay, thank you very much. So I pukul 4 ada prospek lagi Sifu. Thank you very much. See you. Thank you. Thank you. Sifu pun pukul 4 ada satu majlis penyerahan Elise Cars. Itu sebab kita bagi last seorang saja. Yes, Zam. Okay, thank you Sifu. Assalamualaikum semua. Morning. So I nak share sikit je dekat sini. So hari ni belajar tentang servicing. So sebelum ni I ingatkan servicing ni kita servis kita punya klien saja. Tapi hari ni Sifu bagi tahu kena servis, kena follow up siapa? Kena follow up upline, kena follow up mentor, kena follow up downline, baru kemudian customer. So alhamdulillah Sifu, I nampaklah clear picture macam mana untuk I lebih berjaya di Forever Living. Okay? So terima kasih pada Sifu, spend time weekend, walaupun weekend Sifu tetap spend time dengan kita untuk curahkan lagi ilmu. Okay Sifu, terima kasih. Okay, thank you. Okay. So thank you kita ada 3 orang yang peserta yang sharing apa yang belajar, dan Sifu harap ini ilmu sangat beri manfaat yang besar bagi anda semua. Terus maju lagi dalam Business Forever, dan Sifu doa bagi semua lagi 2 bulan lagi kita mau finish strong, dan juga next year apa yang kita belum capai lagi semua boleh capai pada tahun depan. Okay, so hari ini kita sampai sini saja. Last, jangan lupa untuk join kita punya kickstart pada minggu depan. Yang English kickstart, Siplan, speaker berlainan, memang dia akan dapat ilmu tambah lagi. Baru saja Sifu ajar nak attend meeting. Kalau you orang tak join lagi, memang Sifu tak tahulah nak ajar you orang apa lagi. Okay, itu pun RM20 pun you tak berani. Okay, bayar. Ketekut untuk bayar untuk ilmu kamu. Sifu tak tahu nak cakap apa lagi. Okay. So cepat pergi daftar untuk English Kickstart, because Sifu percaya banyak ilmu you boleh dapat di sana. Ilmu itu bukan RM20, ilmu itu boleh jadi 20 juta. Okay, cepat pergi ambil. Dan Sifu jumpa anda semua di pentas kejayaan. Dan last kita nak nyanyi. Ini lagu baru kita. We are winners, we are the champion. Okay, ini adalah lagu yang sama tapi kita sudah convert, sudah translate bagi bahasa English. Dan kita akan nyanyikan lagu ini di Kickstart yang akan datang minggu depan. So are you ready? Yes, Sifu. Okay. Yes, go. Yes. Ready Sifu. Yes. Yes.
Yes. We are BOI. Winners, 3-3. Oh, we are winners. Winners, we are the champion. We are winners, we are the champion. Ole, ole, ole. Winners, we are the champion. Ole, ole, ole. We are winners, we are the champion. No limits, go, 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 millionaire. No limit, Yes, no limits, go, 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 millionaire. Yes, no limits, go, go, millionaire. Okay, thank you. Bye-bye semua. Okay, thank you, Sifu. Thank you, Bye. Diana.